Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sentiasa sihat insya-Allah. Jadi hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan membaca surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams iaitu surah, kalau ingat lagi apa makna Syams? Matahari, okey. Jadi kita baca dulu, kita baca surah Asy-Syams ni bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Okay, ini daripada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ni ayat yang surah yang ke-91 dalam Al-Quran. Okey. Jadi hari ini insya-Allah kita akan tengok tajuk ni, perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Sebelum ni kita dah cerita tentang macam mana Rasulullah SAW membuka kota Mekah. Kan kita dah cerita macam mana Nabi membuka kota Mekah, iaitu bila Nabi masuk, ada yang pergi bersembunyi kat rumah Abu Sufyan, ada yang sembunyi dekat ada yang masuk ke Masjidil Haram, dan Nabi kata siapa duduk kat rumah dia sendiri pun dia aman, dia akan selamat. Jadi selepas daripada pembukaan kota Mekah, dekat kota Mekah juga masa tu ada 360 berhala, maka Nabi pecahkan setiap satu, termasuk yang berada di dalam Kaabah, dan Nabi solat dalam Kaabah. Dan Bilal melaungkan azan daripada atas Kaabah. Okey, jadi kita nak cerita pasal perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Ni. Benda ni nama Mekah dengan Madinah. Lepas tu Islam ni berkembang sampai dekat sini ni. Ni. Ni negara-negara Islam. Yang warna hijau ni negara Islam. Ni Malaysia. Indonesia yang ni bawah ni, Sarawak kat sini lah. Dia ni negara Islam sekarang. Sekarang ke? Sekarang masih lagi negara Islam kot. Majoritinya negara Islam kat sini. Okey. Baik. Okey, kita tengok dekat sini. Strategi Nabi Muhammad berdakwah dan kesannya. Ni kita nak tengok macam mana cara Nabi berdakwah. Apa strategi Nabi? Apa cara-cara? Okey, yang pertama, Nabi kukuhkan negara Islam dengan cara membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Maksudnya kita tengok Nabi hapuskan amalan jahiliah seperti sembah berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Macam contoh, amalan jahiliah ni banyak. Di antaranya mereka dahulu kalau tawaf dekat Mekah, mereka tawaf dalam keadaan bogil. Dan banyaknya berhala ada dekat situ. Dan mereka ni ada satu style percaya kepada tilik nasib. Kalau nak keluar, maka dia akan tengok dulu burung tu terbang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, maka okey lah.
Lebih kurang macam tu lah. Ataupun dia tengok kepada bahagian mana burung tu terbang, maka dia akan keluar ikut situ. Kalau burung tak terbang, maka dia akan pergi goncang pokok. Sampai tahap macam tu sebenarnya jahil. Tu kita panggil amalan jahiliyah. Pergi tengok burung terbang sebelah mana dulu, baru dia dapat keluar daripada Mekah tu. Kalau dia nak pergi bermusafir. Maka ni perkara yang pelik lah. Jadi Nabi hapuskan perkara-perkara macam tu. Yang kedua, lengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Ni menunjukkan pentingnya. Kalau kita ada ilmu agama, maka kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat. Mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Jadi kalau benda tu boleh, memang Nabi ajar, maka kita amalkan sungguh-sungguh. Kita pegang teguh benda tu. Tapi ada benda yang bukan daripada agama, jadi orang sandarkan dia pada agama. Maka tu yang jadi masalah. Contohnya, dulu-dululah, even dekat Sarawak tu, masih ada juga orang yang dululah, zaman dulu. Sekarang Alhamdulillah tak dengar. Orang mengamalkan mandi Safar. Sebab mereka percaya pada bulan Safar ni adanya musibah, adanya balak, adanya macam-macam lah ujian-ujian yang boleh ni. Untuk buang kesialan tu, maka mereka kena mandi pada bulan Safar. Maka dia adalah dia punya ritual mandi dia sambil baca doa sekali. Sedangkan perkara tersebut tak ada. Kita tak ada perlu mandi untuk buang sial ke. Mandi bunga dulu ni nak buang sial, tak ada. Maka sebab tu pentingnya kita ada ilmu agama. Supaya kita tahu mana betul, mana salah, mana yang syirik, mana yang tidak. Kemudian Nabi menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah. Taat kepada Nabi dan mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Ini amalan-amalan yang lain yang perlu dilakukan dan jangan ditinggalkan, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Sembah Allah satu-satunya, taat kepada Nabi Muhammad, dan ni memang termasuk dalam salah satu daripada tanda kita ni beragama Islam. Kalau betul Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah aku ni lebih dia cintai berbanding daripada anak dia sendiri ataupun mak ayah dia sendiri dan juga manusia keseluruhan. Maka kita ni tahap taat pada Nabi ni, kita sayang Nabi lebih daripada mak ayah kita. Sampai tahap macam tu sebenarnya. Tahap kita sayang Nabi adalah sayang sesayang-sayangnya. Kita sungguh-sungguh sayang pada Nabi dan kita cuba ikut apa yang Nabi suruh. Nabi ajar dan apa yang Rasulullah perintahkan untuk kita lakukan. Okey, kemudian mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Ini jelas. Okey. Kemudian Nabi juga memperkasakan ekonomi umat Islam dengan mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Pemungut zakat ni kepada orang Islam. Orang Islam wajib bayar zakat. Berapa banyak? 1/40. Daripada harta dia dibagikan kepada bagi 40, maka 1% tu untuk bayar zakat. Contoh katalah duit ada 40,000, maka zakatnya 1,000 lah. Okey. Ini contoh mudah lah. Itu ataupun 2.5%. 2.5%. Jizyah. Jizyah ni pula adalah kita sebut macam cukai yang dibayar oleh orang bukan Islam yang duduk di dalam negara Islam. Kalau macam zaman sekarang kat Malaysia ni kita panggil LHDN lah. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mereka ni orang-orang yang ada kat Malaysia ni kan masih kena bayar cukai. Maka bayar pada LHDN. Jadi orang Islam sebenarnya tak perlu pun bayar cukai asalkan dibayar zakat. Tapi bayar zakat dengan jumlah yang sama lah dengan yang sepatutnya dibayar cukai. Macam tu. Tak apa, nanti makin besar awak bayar cukai, nanti awak belajar lah, awak faham. Okey, yang kedua, strategi yang kedua menekankan tanggungjawab berdakwah. Ni tanggungjawab berdakwah bukannya tanggungjawab Nabi je, dia juga tanggungjawab setiap orang yang beragama Islam. Sebab peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tak kisah dia lelaki ke dia perempuan ke, maka dia mesti ada tanggungjawab untuk menyampaikan Islam.
Dengan paling tidak dia menunjukkan sifat yang baik, sikap yang baik supaya orang berminat dengan Islam. Kan macam kita ni kalau kita buat benda baik, walaupun kita tak ajak orang masuklah Islam semua, tapi bila kita tunjukkan contoh yang baik, maka orang bukan Islam juga akan berminat untuk mengetahui tentang Islam disebabkan oleh kita. Maka kita dapat pahala. Okey, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Yang ni yang ke. Okey, dan yang ketiga, strategi ketiga Nabi. Ni. Alih ni boleh. Okey, strategi ketiga menjalankan hubungan luar. Nabi ada buat hubungan luar negara. Jadi Nabi hantar utusan dan juga gubernur, iaitu dihantar pada kabilah-kabilah Arab, ditugaskan untuk berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Kemudian mereka ni kadang-kadang biasa dilantikkan pula jadi gubernur. Kalau negara tersebut dikuasai oleh agama orang Islam, maka akan ada dihantar mereka untuk mengajarkan Islam dan juga mentadbir tempat tersebut. Jadi mereka ni yang yang ditugaskan, tugas mereka untuk menguruskan kutipan zakat, menguruskan jadi tempat bertanya kalau ada apa-apa orang nak tahu tentang Islam. Dan kemudian Nabi juga menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab, iaitu orang-orang daripada kabilah Arab. Mereka ni datang, sebut macam utusan jugalah. Kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Jadi mereka ni bila nak masuk Islam, mereka datang jumpa Nabi, maka Nabi terima. Itu biasa berlaku. Apa kesan daripada dakwah Nabi, daripada dakwah Rasulullah SAW? Yang pertama, terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu dan aman dan damai. Yang ni kita tengok tahapnya kita sebut, para sahabat Nabi ni tak tahu menipu. Sebab tu mereka ni kalau riwayatkan hadis, mereka semua dikira sebagai perawi yang kuat. Mereka ada je yang buat, yang ada juga sahabat Nabi, para sahabat Nabi yang melakukan dosa. Ada mereka, ada yang buat berzina, ada yang pernah mencuri, tapi ini bukannya sahabat-sahabat yang biasa riwayatkan hadis lah. Tapi nak cakap, ada je zaman Nabi ada berlaku jenayah tersebut, tapi memang tak ada yang menipu. Jadi, dan yang mencuri ni tak ramai lah. Dan memang ada kes bila mencuri, dipotong tangannya. Ada kes sekali berlaku seorang perempuan ni mencuri. Maka orang pun jumpalah dengan, tak silap Ustaz, Zaid bin Harithah ke Usamah bin Zaid, untuk minta supaya dia ni tak dipotong tangannya. Maka Nabi pun bila datang jumpa, Nabi kata, mana boleh macam tu. Binasa kaum sebelum ni telah binasa disebabkan mereka ni apabila yang mencuri itu orang yang kaya, dibiarkan mereka. Maka tak diberi hukuman. Tapi bila yang orang yang miskin, orang yang hina, orang yang tak ada kedudukan, dipotong pula tangan. Jadi Nabi kata, kalaulah Fatimah, anak aku tu, mencuri, aku potong tangan dia. Nabi ni orang yang adil. Okey. Jadi, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Dan akhirnya ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang yang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Jadi, yang tu yang kalau kita tengok sekarang, memang penuh orang Islam kat situ. Pada asalnya mereka bukanlah Islam juga. Pada waktu Nabi diutuskan tu, mana ada orang Islam kat situ. Kemudian mereka pun masuk Islam. Okey, jadi cukup setakat ni. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.